سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح المرحوم الإمام الشيخ محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي امتمن بالخير، ربي اشرح ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat. Di pagi yang penuh keberkatan ini dapat sekali lagi kita bersama dalam majlis ilmu secara online daripada kitab Mutiara Minhajul Abidin yang dikarang dan disusun oleh Sahibul Fadilah Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan saya ni ada pelajar-pelajar yang mengikuti kuliah kita secara semuka 2-3 orang, jadi saya kena kawal jugalah, ya. Orang kata SOP, ya, bila keadaan ada yang di depan-depan ini, ya, di antara pelajar yang mengikuti kuliah kita juga, insya-Allah. Sebelum saya mulakan kuliah ini, saya nak respon dulu pertanyaan daripada Cikgu Ishak kita sebentar tadi. Cikgu tanya, ini dah buka rentas negeri dah, tak balik kampung kah? Maknanya tak balik ke Sabah kah? Jadi sebenarnya awal-awal lagi dah nak balik. Tiket sudah ambil 15 hari bulan. Jadi kalau 15 hari bulan ini tidak ada apa-apa halangan lagi, saya berangkat ke Sabah. Hari itu adalah hari Jumaat. Ya, hari Jumaat. Sudah tentulah kuliah kita terpaksa dibatalkan pada hari itu, dan mungkin kita tengok kalau Cikgu Ishak kata boleh bersiaran pada hari Sabtu kebesokannya, saya akan pergi sana naik di Gunung Kinabalu. Jadi kita bersiaran dari Sabah. Ya, dia buka saja, saya duduk di sana. Ya, berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Jadi insya-Allah kita terus juga pengajian kita
selama saya ada di Sabah. Tapi kita tengok sebab hari Rabu malam besok apabila saya dapat maklumat kata di pihak kerajaan Sabah akan mengumumkan SOP-nya pada malam besok insya-Allah. Jadi kalau tidak ada apa-apa sekatan lagi, saya terbanglah di awal pagi daripada lapangan terbang Pulau Pinang. Mengapa perlu segera ke sana? Sebab ada 2 madrasah yang dibangunkan di sana sudah boleh kata siap sepenuhnya, dan saya perlu mendapatkan pelajar-pelajar, berjumpa dengan ibu bapa mereka untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang sudah mendaftar supaya dapat saya tempatkan terus ke madrasah-madrasah ini, di samping memilih guru-guru dari kalangan anak-anak murid saya yang sudah tamat pengajian dalam 4 tahun di madrasah kita di sana. Jadi bukan takat itu, ya, saya perlu mencari persiapan untuk mereka belajar di sana. Sekarang saya sudah membuka peluang bagi mereka-mereka yang nak infak untuk bantuan kepada pelajar-pelajar Sabah di sana. Lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan zakat misalnya. Pelajar-pelajar kita di Sabah yang dipilih masuk ke madrasah kita semua percuma. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang menanggung. Ya, satu orang RM150 sebulan. Jadi kalau ada siapa yang ada zakat misalnya setahun, ya, lebih kurang setahun itu lebih kurang RM1,800, ya, untuk menampung perbelanjaan anak-anak asnaf di kalangan kebanyakannya saudara baru yang memang terpaksa kita tanggung. Kalau pihak Pondok Darul Hidayah memang setiap bulan kami hantarkan RM4,000 hingga RM5,000 daripada madrasah ini. Yang lainnya untuk tampung lebih kurang 100 orang lebih itu, dia perlu daripada sokongan orang ramai. Jadi sekarang ada yang hantar kepada saya dah sebulan 150 untuk satu orang bagi setahun. Yang komplit setahun pun ada dah, yang 2 tahun pun ada dah. Jadi saya masih buka lagi lah, ya, sebab kita ramai nak bagi peluang. Nanti kita akan perkenalkan anak-anak angkat kita yang kita tanggung ini, ya, melalui media seperti ini, ataupun bila kita ada peluang pergi ke Sabah, ya, ibu-ibu angkat, bapa-bapa angkat dapat berjumpa dengan anak-anak angkat mereka. Dan biasanya saya lepas mereka belajar di sana, saya bawa ke Kedah. Bila sampai ke Kedah, kita tak payah tanggung lagi sebab biasanya saya minta Yayasan Sabah menanggung perbelanjaan mereka, dan Yayasan Sabah bagi satu orang RM3,000 untuk tiket kapal terbang dan juga perbelanjaan. Tapi sebelum datang ke sini kita kena tanggunglah dulu, ya, sebab itu terlalu asas, ya, mereka kosong. Bila kosong ni belum ada lagi masuk ke kuliah lah. Cuma kita kata di sana kita latih mereka untuk mereka baca Quran, kenal, dan lepas itulah baru kita masuk ke sini. Kalau masuk ke sini biasanya Yayasan Sabah bantu mereka. Saya pun agak relax sedikit lah. Itu maklumat yang saya bagi kepada tuan-tuan yang ada kelebihan dari segi wang ataupun zakat misalnya, boleh membiayai satu pelajar, satu orang misalnya, ataupun pakat-pakat membiayai satu orang untuk setahun dengan kadar RM1,800 satu orang. Ya, tak apalah setakat mana kita ada bagi, sebab kita tanggung makanan, kita tanggung pakaian, kita tanggung kitab-kitab mereka. Baik, cukup. Kita mulakan pengajian kitab kita di muka surat yang ke-73. Suara saya boleh didengar atau tidak? Boleh Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik. Jelas Ustaz.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 73 berkata pengarang kitab ini, hafizahullahu ta'ala, daripada 12 kelebihan takwa tersebut, 3 daripadanya adalah berkaitan amalan orang bertakwa itu sendiri. Baik. Ingatkan balik. Kita flashback ke belakang. Bahawa kita sedang membicarakan berhubung dengan halangan kepada perjalanan ibadat kita yang datang daripada hawa nafsu kita. Hawa nafsu merupakan halangan kepada perjalanan yang lancar bagi ibadat kita. Maka hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan atau mengajak kepada melalaikan ataupun berlebih-lebih senang menyebabkan kita kadang-kadang tertewas. Dan nafsu ini merupakan musuh yang paling berat, kata Imam Ghazali, kerana ia adalah musuh dalam selimut, ada bersama kita. Kita memerlukan dia, tapi dia suka mengajak kita berlebih-lebihan. Maka untuk mengekang, mengontrol, mengawal hawa nafsu, maka Imam Ghazali kata, mestilah kita bersifat dengan sifat takwa. Apa makna sifat takwa? Kita mengawalkan diri kita, kita kawal diri kita supaya kita sentiasa berada di dalam menjaga diri daripada jatuh kepada mana-mana dosa. Kita kawal diri kita supaya sentiasa di dalam ingat Allah. Sentiasa kita di dalam ketaatan kepada Allah. Bila kita sentiasa menjaga diri kita begitu, maka hawa nafsu ini kita latih untuk dia ikut kita, dia patuh kita, dia suka kepada ibadat kita. Barulah kita dapat melawan hawa nafsu. Sebab melawan hawa nafsu ini mestilah kita menyalahi kehendaknya. Jangan ikut-ikut suka dia. Sebab hawa nafsu nak selalu ajak kita supaya ikut syahwat. Syahwat dia ni suka turun ke bawah. Sedangkan fitrah kita tu nak naik ke atas. Fitrah kita ini ya nak taat kepada Allah. Tapi hawa nafsu kadang-kadang dia ajak kita relax. Dia ajak kita bersenang. Dia ajak kita berlebih-lebih. Maka daripada berlebih-lebih yang diajak, kadang-kadang jatuh kepada lalai. Kadang-kadang jatuh kepada haram. Menyebabkan kita tertewas pada ibadat kita. Baik. Maka kata Imam Ghazali, daripada 12 kelebihan takwa yang kita sebutkan pada hari Jumaat yang lalu, 3 daripada sifat takwa ini, kelebihan takwa ini adalah berkaitan dengan amalan orang yang bertakwa itu sendiri. Bila kita dah bertakwa, bila kita dah taat, bila kita sentiasa bersedia untuk ingatkan, melaksanakan ibadat tanpa ada gangguan lagi, maka pada ketika itu, kata Imam Ghazali, sifat takwa kita itu adalah petunjuk dan bimbingan untuk melakukan amal. Maknanya, bila kita sudah berada di dalam sifat takwa, jaga ibadat kita betul-betul dengan membesarkan Allah, dengan gerun kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, maka kita adalah sudah mendapat petunjuk dan bimbingan, yakni petunjuk dan bimbingan dari Allah untuk melakukan amal. Ingat, pertama, insya-Allah kita selamat. Yang kedua, bila kita duduk di dalam sifat takwa, sentiasa dalam ingat Allah, sentiasa dalam ketaatan, sentiasa dalam bersedia dengan ikhlas, maka di situ kita akan mendapat pembaikan amal. Yakni kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada amal kita. Ini juga adalah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala sebab kita beramal dengan takwa itu.
Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, insya-Allah bila kita duduk di dalam keadaan sebagai orang yang bertakwa, maka di situ adalah penerimaan amal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman bahawa sesungguhnya Allah itu menerima segala amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi bila Allah menerima amalan-amalan disebabkan ketakwaan kita itu, maka insya-Allah godaan syaitan, godaan hawa nafsu kita selamat. Maka ingatlah ke diri kita supaya kita akan sentiasa lebih bertakwa, menjaga diri kita, suci hati kita daripada dosa dan istiqamah dalam taat kita kerana membesarkan Allah, kerana gerun ke Allah, kerana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keseluruhan berkenaan amalan dan ketaatan, yaitu pembelaan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di permulaan amal. Lebih-lebih lagi lah kalau kita ni sudah kembali kepada Allah ataupun kita berazam ya untuk memperkukuhkan ketaatan dan ketakwaan kita, pada masa itu kita mendapat pembelaan dan bantuan daripada Allah. Yang paling penting sekali kesungguhan kita. Yang paling penting sekali pengharapan kita kepada Allah. Yang paling penting sekali kita bergantung kepada Allah, minta pertolongan daripada gangguan, sama ada syaitan, hawa nafsu ataupun mana-mana musuh yang melalaikan kita. Kemudian pembaikan amalan bagi amal yang kekurangan dan seterusnya penerimaan amalan tersebut. Maka kata Imam Ghazali, apabila kita sudah dapat kekuatan dari pembelaan dan bantuan Allah, kita dapat membaiki amalan bagi amalan kita, yang mana kekurangan kita sempurnakan dia, dan seterusnya insya-Allah kita mendapat penerimaan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan kembali kepada ketakwaan, yaitu waspada daripada jatuh kepada perkara yang tidak disukai. Maknanya, kita bila duduk di dalam sifat takwa, kita sentiasa waspada, beringat-ingat, yakni ingat-ingat jangan sampai terjatuh di dalam dosa ataupun di dalam sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh Allah. Waspada daripada jatuh kepada dosa dan kemurkaan Allah. InsyaAllah, bila kita dah duduk di dalam keadaan takwa, kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang, maka tak kala itu kita lebih waspada. Takwa juga ialah meninggalkan dosa yang belum pernah dilakukan dengan kekuatan azam untuk tidak jatuh kepada maksiat tersebut. Ingat kata Imam Ghazali, takwa yang kita ada, kita duk buat benda-benda yang disuruh oleh Allah, kita jaga jangan sampai kita jatuh dosa, maka dengan sifat takwa ini kita dapat meninggalkan dosa yang baru. Dosa yang belum pernah kita jatuh pun kita dah waspada dah. InsyaAllah. Sebab itu bila kita dah betul-betul keazaman untuk taat ke Allah, kita dapat mengelak ke depan insyaAllah dengan pertolongan Allah daripada jatuh ke dalam dosa-dosa yang baru. Ya, dosa-dosa yang lama kita dah taubat dah. Jadi
Kita nak jaga dosa-dosa yang baru kadang-kadang di depan sana. Tapi dengan sifat takwa kita, lebih-lebih lagi takwa itu bercampur dengan wara'. Apa makna wara'? Kita sangat berhati-hati ya menjaga agama kita. Maka di situ kita terselamat dari jatuh kepada dosa yang baru, yakni dosa yang belum pernah dilakukan. Kerana apa? Kerana kekuatan azam kita untuk mengelak diri dari jatuh kepada maksiat. Lebih-lebih lagi, kalau kita jaga jangan berlebih-lebihan sangat dalam benda-benda yang halal pun. Sebab kadang-kadang kita bercakap, cakap pun kita jangan cakap banyak sangat. Sebab kalau kita cakap banyak sangat, dia nak melencong kepada hak melalaikan dan akhirnya dia akan nak jatuh kepada dosa. Sebab Nabi SAW sebut ya, banyak bercakap itu akan menyebabkan banyak salah. Bila banyak salah, maka banyak dosa. Jadi dengan itu kita jaga. Cakap benda yang baik-baik. Yang tak perlu kita kawal. Contoh saja. Begitu juga dengan kita makan. Makan benda yang halal. Makan jangan berlebihan sangat walaupun halal. Kerana takut kepada jatuh kepada syubhah. Kepada benda-benda kesamaran. Jadi jaga betul-betul. Ya, sebab itulah kalau kita benar-benar kita menjaga dalam semua perbuatan, dalam semua perkataan, maka insya-Allah kita dapat lebih waspada dan kita dapat meninggalkan dosa yang belum pernah kita jatuh insya-Allah. Baik. Summa qala, maka berkata lagi pengarang ini hafizahullahu taala, definisi takwa pada syarak, definisi pengertian takwa pada syarak, pada agama kita adalah penyucian hati. Ini definisi takwa. Pengertian takwa pada agama kita, pada syarak adalah penyucian hati daripada keburukan, yakni dosalah keburukan itu. Penyucian hati daripada keburukan ataupun kekejian, sama ada dosa atau perkara-perkara yang tak elok yang belum pernah dilakukan seumpamanya sebelum itu. Tak pernah lagi kita jatuh seumpamanya sebelum itu. Ya, kita suci hati kita, bersih hati kita dengan kekuatan. Dengan kekuatan azam. Azam ni maknanya kekuatan semangat untuk meninggalkan dia sehingga ia menjadi benteng pertahanan yang memelihara daripada keburukan-keburukan yang lain. Maknanya hati kita ini kita jaga. Keinginan ini datang daripada hati. Dia datang daripada lintasan hati. Tak terlintas pun dalam hati kita nak cuba benda-benda tak elok. Tak terlintas pun insya-Allah pada hati kita nak jatuh kepada dosa-dosa. Sebab apa? Kita dah angkat dah dengan izin Allah martabat nafsu kita. Nafsu yang paling rendah iaitu nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu ni biasanya nafsu orang kafir. Nafsu yang sentiasa mengajak kejahatan. Tak langsung nak buat hak elok-elok. Maka kerana kita ini sudah dapat petunjuk Allah, kita dah ada ilmu, kita dapat pertolongan Allah kerana kita berjaga-jaga, Allah angkat martabat kita daripada nafsu amarah bisu kepada nafsu yang kedua. Nafsu yang kedua, tingkatan yang kedua. Yakni nafsu lawammah. Nafsu lawammah. Nafsu lawammah ni nafsu koreksi. Nafsu yang cita-cita nak buat baik. Bila jatuh dalam dosa, dia boleh terjatuh juga dalam dosa. Tetapi bila jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekejian, kita sedar
dan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah orang kata lebih baik daripada nafsu amarah bisu. Allah angkat kita nafsu lawamah. Ya, kita walaupun tak selamat sepenuh, tapi bila jatuh segera kita kembali kepada Allah dengan bertaubat. Kemudian apabila kita bersungguh-sungguh menjaga nafsu lawamah kita dan kita minta kepada Allah perlindungan, Allah angkat setingkat lagi, maka pada ketika itu naiklah taraf nafsu kita kepada nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, nafsu yang tidak ada cita-cita untuk melakukan kejahatan. Nafsu orang baik-baik belaka. Nafsu yang diredai oleh Allah. Nafsu yang Allah akan panggil nafsu ini kembali kepadanya. Dan kemudian nafsu yang Allah Ta'ala serukan masuk kepada syurga nanti. Mudah-mudahan kita akan naik nafsu kita kepada nafsu mutmainnah. Ya. Baik. Jalan untuk memperolehi sifat takwa, jalan untuk memperolehi sifat takwa adalah dengan mujahadah. Mujahadah ini maknanya dengan jalan kita berjuang bersungguh-sungguh. Bismillah. Jalan untuk memperolehi sifat takwa. Kita tanya, macam mana nak boleh capai sifat takwa ini? Oh, sifat takwa ini adalah dengan jalan bersungguh-sungguh mujahadah melawan hawa nafsu kita. Mujahadah sungguh menjaga hati kita. Baik, Imam Ghazali bagi dua. Ya. Pertama, jalan untuk mencapai takwa dengan mujahadah. Pertama, mujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan dorongan buruk. Inilah dipanggil mujahadah melawan hawa nafsu. Bersungguh-sungguh menyalahi akan hawa nafsu. Menyalahi tarikkan dia. Menyalahi keinginan syahwat itu. Ya, dan ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i Ta'ala radhiyallahu anhu, di mana kata Imam Syafi'i, nafsuka in lam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Maksudnya, nafsu engkau jika tidak engkau sibukkan dia nafsu dengan perkara yang hak, perkara yang kebenaran, perkara elok-elok. Kalau kita tak sibukkan nafsu kita dengan benda-benda hak elok-elok, benda-benda kebajikan, waktu masa terluang ini, kita sibuk dia dengan mengaji misalnya. Waktu ada kelapangan, sibuk dia dengan baca Quran. Waktu sibuk kita buat kebajikan, amal dakwah misalnya. Kalau kita tak buat begitu, syagalatka bil batil. Nescaya, kata Imam Syafi'i, nafsu engkau akan menyibukkan engkau dengan perkara-perkara tak betul. Ini ukur sendiri. Ya, nilai sendiri. Kalau kita biar relax saja ke dia. Kebau lembu kita tak tambat dia, kita tak peduli ke dia. Dia pergi makan hak orang. Benda haram pun dia makan. Apatah lagi, benda-benda kadang-kadang hak yang tak betul, dia buat semua. Begitulah nafsu kita. Jangan bagi lepas tali kekang tu. Kontrol nafsu kita ini. Biar dia sibuk dengan buat-buat kebajikan, maka dia tak ingat lagi kepada membuat kejahatan. Baik. Jadi, cara yang pertama, mujahadah kita melawan nafsu supaya memperolehi sifat takwa, melawan hawa nafsu dan dorongan hak tak elok. Lawan dia. Bila dia ajak kita
buat tak elok, kita jangan buat dek saja. Ya, buat tak peduli kat dia. Sebab kita ajak dia buat benda-benda yang elok. Dia duduk di dalam diri kita. Dia tak boleh lari, dia kena ikut kita. Lama-lama, hak yang benda yang payah, hak benda dia tak suka, dia akan suka mudah. Yang kedua, usaha meninggalkan maksiat dan berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Ini cara dia. Yang kedua, tinggal langsung maksiat. Maksiat, benda-benda dosa, jangan buat langsung. Dosa yang zahir maupun dosa hati, dosa yang batin. Dosa zahir, seperti kita tahulah, apa dosa-dosa yang boleh jatuh kepada anggota-anggota tubuh kita. Anggota tubuh 7 kita. Anggota mata kita. Mana ada dosa, tinggalkan dari pandangan benda yang tak elok. Kemudian anggota mana? Lidah. Jangan bercakap benda yang haram atau benda yang tak elok. Yang ketiga, telinga. Jangan dengar benda-benda yang haram. Jangan dengar benda-benda yang sia-sia. Ini cara kita mujahadah. Kemudian lagi mana? Perut. Perut. Jangan makan benda haram. Jangan makan benda-benda yang syubhah. Yang kesamaran halal haram. Jangan makan hak halal dengan berlebih-lebihan. Kemudian, tangan. Tangan jangan pegang. Jangan ambil benda-benda yang haram. Satu lagi, kaki. Maka kaki jangan berjalan ke tempat yang haram. Jangan jalan ke tempat-tempat yang melalaikan. Akhirnya, kemaluan. Jagalah kemaluan itu daripada benda-benda yang haram. Ya, baik. Kemudian dia kata bukan saja meninggalkan maksiat, tapi usaha meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, yang tak perlu. Ya, banyak bila kita macam kita buat contoh tadi, bila kita bercakap, kita kadang-kadang bercakap banyak, ya, suka cakap banyak. Padahal yang kita cakap itu, yang cakap itu bukan benda haram, benda halal. Tapi terlalu cakap banyak. Bila cakap banyak, kita suka berjanji. Kemudian kita tak tunai. Bila cakap banyak, akhirnya nak menyentuh tentang orang. Dia boleh membawa kepada apa? Kepada mengumpat. Ya, jadi sebab itu kurangkan yang berlebihan pada perkataan maupun pada perbuatan. Ini jalan dia. Untuk kita jaga hawa nafsu supaya diri kita sentiasa dalam takwa. Apa takwa itu? Menyucikan hati dari keburukan. Menjaga diri kita jatuh kepada yang tidak elok. Dalam Al-Quran, takwa disebut dengan 3 makna. Ya, kata Imam Ghazali, kalau direnungkan makna-makna di dalam perkataan takwa, dia akan memberi kepada 3 makna, 3 pengertian. Tu. Pertama, bila sebut kata takwa, dia berkenaan dengan gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seksaannya, seksaan Allah. Jadi bila disebutkan bertakwalah kepada kamu dengan maksud takut dan gerunlah kepada Allah dan janji seksa Allah. Itu pertama. Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut wa iyaya fattaqun, yakni dan hanya terhadap aku saja maka hendaklah kamu merasa takut. Itu maknanya takwa dengan maksud gerun dan takut kepada Allah. Tapi jangan semata-mata gerun. Ya, kita nak kena ada juga balance dia. Yakni harap kepada Allah. Bila kita gerun semata-mata, takut kita cepat putus asa. Tambah-tambah orang yang duk buat jahat, banyak dah jahat. Bila dia mai gerun semata-mata, dia kata, tak ada cara.
Kalau terani punya jahat, neraka lah. Dia putus asa. Baik enjoy terus lah. Baik duk jahat terus lah. Jangan begitu. Kerana bila kita datang gerun kepada Allah, rasa gerun dengan janji seksanya, kita mesti balance dia. Dengan kita mesti imbang dia dengan harapan kepada Allah, yang mana kita kenal Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Ya, pengampunan Ta'ala itu sangat luas. Maka kita gerun dan juga kita harap. Begitu. Kemudian kalau harap ke Allah, jangan semata-mata harap. Takut apa? Takut aman dari Allah. Contoh dia, ada orang yang harap nak bimbang kan tak celui aku seorang masuk syurga. Syurga Allah tu luas. Kan dosa tera aku dia nak peduli kot. Itu kenapa? Kerana harap mata-mata tak ada berasa takut. Tak boleh. Dia akan jadi rasa aman daripada murka Allah. Ini maksiat juga, ini salah juga. Maka kita kena balance. Nanti cara macam mana kita nak balance antara takut dan juga harap kepada Allah, ada bab kita di depan sana nanti. Aqabah yang lain nanti. Ya, nanti kita akan baca yang ni. Kita tangguh sekejap. Yang kedua dalam Al-Quran, bila disebutkan taqwa, dia bermaksud kepada ketaatan dan ibadah. Maknanya bila datang seruan kepada kita berbuat, maka Allah kata, taat betul-betul kamu dan laksanakan sebaik-baik ibadah kepada aku. Contoh di dalam Al-Quran, Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, maksudnya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yakni hendaklah kamu taat kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Maknanya di sini takwa dengan maksud taat. Sebab itu dalam setengah-setengah kitab kita baca, kitab tafsir, ada mufassir, ulama-ulama tafsir, dia menuliskan kalau jumpa perkataan takwa, dia jumpa perkataan takwa, dia sebut awal-awal lagi, takwa itu takut dan taat. Sebab apa? Kalau dia tulis takut saja, tak guna kamu duk takut ketang, tapi taat tak ada. Betul tak? Jadi kita takut dan taat. Begitu juga kata ulama tafsir. Kalau kamu terjemahkan takwa dengan taat tapi tak takut, tak boleh juga. Maka sebaik-baiknya takwa itu ialah taat dan takut, ataupun takut dan taat. Ya. Ini hebat juga ni. Sebab dalam gambar-gambar hak yang pelajar duk mengaji ni, hak di depan ni, saya pun mungkin boleh tanya juga Cikgu Ak, macam mana dalam gambar ramai-ramai ni, hak yang duduk ada di dalam skrin saya ni tak ubah-ubah. Pok ni banyak mahal lah kot nak duduk dalam ni. Sebab hak lain ni tak ada. Hak ni saja. Ada juga yang gambar nom. Ya. Kakak kita duduk sibuk dengan memasak, tapi dia pun dan dengar juga. Tak apa, tanggungjawab di rumah ada kepada suami kita pun nak makan tengah hari ni kan. Jadi kita sambil masak, kita dengar. Jadi ada banyak-banyak jalan ya. Tu. Ada juga yang duduk tepi laut pun ada ni. Tak apalah. Apapun ya, yang pentingnya boleh mengaji di mana-mana kita ada ya. Tambah-tambah waktu rentas negeri sudah pun boleh dibolehkan ya. Jangan lupa mengaji. Yang ketiga,
Yang ketiga, dalam Al-Quran, bila dia sebutkan taqwa, kata Imam Ghazali, dia bermaksud dengan penyucian jiwa daripada dosa dan maksiat. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, bila disebut kata taqwa, taqwa di sini maknanya tuntutan Allah kepada kita, sucikan hati, sucikan jiwa daripada dosa, daripada maksiat. Contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan, ni dalam kitab kita tak ada lah, tapi saya kena rujuk di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada sebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhu fa ulaika humul faizun. Surah An-Nur ayat 52. Maksudnya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut ia kepada Allah serta bertakwa, bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Faizun. Mereka ni, orang-orang yang bertakwa ni, mereka adalah berjaya. Siapa orang yang bertakwa ni? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka membersihkan jiwa daripada dosa dan maksiat. Maknanya, hati mereka ini sangat waspada. Hati mereka sentiasa berjaga-jaga daripada jatuh ke dalam dosa. Ini maksud di dalam Al-Quran berhubung dengan taqwa. Baik, seterusnya. Summa qala, sebagaimana sifat taqwa ialah suatu sifat yang mulia, maka berusaha untuk mencapainya juga merupakan sesuatu yang mulia. Ya, ingat ya, sifat taqwa ialah satu sifat yang mulia. Maka berusaha untuk mencapainya. Mencapai sifat taqwa merupakan suatu yang mulia. Apa dia taqwa? Dalam Quran tadi, iaitu gerun dan taat serta suci hati daripada dosa. Maka siapa berusaha untuk mencapaikan rasa gerun ke Allah, siapa berusaha mencapaikan ketaatan dalam ibadat kepada Allah, siapa berusaha untuk mensucikan hatinya daripada segala dosa, maka usaha dia tadi merupakan usaha mulia, kerana usaha itu untuk mencapai sifat taqwa yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Maksudnya, dan orang yang bermujahadah, yakni berusaha bersungguh-sungguh, fina, pada jalan kami, lanahdiyannahum, nescaya kami akan tunjukkan bagi mereka itu subulana, jalan-jalan kebenaran kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Jadi jalan taqwa, jalan mulia. Jalan ibadat, jalan mulia. Jalan ke syurga. Maka siapa yang berusaha untuk bertakwa dan siapa yang berusaha mengelokkan ibadatnya, nescaya Allah akan tunjukkan jalan-jalan keelokan, jalan-jalan yang mencapai redha-Nya. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh. Syaratnya sungguh-sungguh. Ladzi najahadu. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh mereka.
Jadi jangan lupa, ya, mesti ada kesungguhan kita. Seterusnya, muka surat 76. Mujahadah, yakni bersungguh-sungguh membawa kepada petunjuk ke arah jalan ibadat. Inilah jalan kata lanah dian subulan. Maknanya siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan-jalan Allah, Allah akan tunjukkan kepada jalan-jalan keselamatan dalam ibadat yang membawa kepada redha Allah, yang membawa kepada penerimaan Allah. Ya. Baik, masuk kita kepada tingkatan takwa. Apa makna tingkatan? Darjat takwa. Ya. Dan takwa ada darjat dia juga, kata Imam Ghazali. Adapun tingkatan ataupun darjat takwa ada 3. Pertama, takwa terhadap syirik, iaitu dengan tauhid. Itu pertama, yang takwa kepada syirik. Maknanya kita berhati-hati, berjaga, patuh kepada Allah daripada segala sifat syirik. Jatuh daripada syirik. Apa makna syirik? Menduakan Allah, yang boleh membawa kepada kufur. Yakni macam mana kita nak takwa daripada syirik? Yakni dengan kita benar-benar mengesahkan Allah. Ya, mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dengan cara kita sentiasa menjaga diri kita supaya kita hanya patuh kepada Allah dan tidak menduakan Allah dalam ibadat kita ataupun dalam orang kata mentaati kepada Allah itu. Yang kedua, tingkatan takwa. Jadi yang pertama sekali ini, yang paling tinggi ni, yang pertama ni. Sebab apa? Kalau kita tak jaga betul daripada syirik, dia jatuh kepada jadi kufur, jatuh kepada kafir, na'udzubillahi min zalik, terkeluar agama. Sebab ini kita kena jaga sungguh, ya, jangan kita mensyirikkan Allah, ya. Baik, yang kedua takwa kepada bid'ah, ya. Kita kena kenai perkara-perkara bid'ah, ya. Benda bid'ah ni benda yang paling besar dosa, ya, dosa yang paling besar selepas syirik. Syirik terus jatuh daripada agama. Ya, ringan sikit daripada syirik, buat benda bid'ah. Apa makna bid'ah? Yakni membuat sesuatu yang mereka-reka yang tidak ada pada agama Allah. Yang tak ada, ya, dan agama Allah tak ada, tapi dia mereka-reka sesuatu yang kata benda ni benda, maka dia buat benda gitu, ya. Jadi sebab tu kita kena ingat, ya, sumber agama kita ni, kita ahli sunnah wal jamaah, ya, sumber agama kita pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi yakni sunnah, yang ketiga ijma' ulama, sepakat ulama, kita kena rujuk, yang keempat ialah ijtihad ataupun qiyas di kalangan ulama-ulama mujtahid. Ya. Ini pun kita kena tahu sumber-sumber agama kita. Kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kita kena berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini penting nih. Ya, jangan terkeluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah pada masalah akidah, pada masalah fiqh, pada masalah ihsan, pada masalah akhlak. Kita kena jaga betul-betul. Penting sekali kita mengaji ilmu tauhid, biar kita kenal Allah dengan jalan kita, jalan ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu takwa daripada bid'ah. Yang ketiga, tingkatan takwa ni, yakni takwa terhadap maksiat.
takwa terhadap maksiat. Jaga diri kita daripada jatuh ke dalam maksiat. Ya, maksiat ni sama ada dosa yang zahir maupun dosa batin. Dosa batin ni maknanya dosa hati. Kena jaga elok-elok dengan ihsan. Ya, dengan kita berbuat baik pada hati kita. Buat baik, ada adab kita dengan Allah. Ada adab kita dengan sesama manusia. Jaga sungguh. Bila kita ada takwa kepada maksiat dengan ihsan, maka apa makna ihsan? Ihsan yang dimaksudkan adalah ketaatan dan konsisten ataupun istiqamah. Dalam kitab syarah hadis Arba'in bagi Imam Nawawi, ya, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Bugha rahimahullahu ta'ala, ulama Syria. Ya. Jadi dalam kitabnya Dr. Mustafa Bugha hafizahullahu ta'ala memberi makna kepada ihsan ini, yaitu itqan wal ikhlas. Maksudnya orang yang ihsan itu ialah orang yang tekun dalam ibadah dia beserta dengan ikhlas. Ya, dia tekun, kemudian dia ikhlas. Jadi kita tak boleh tekun saja, rajin saja, tapi tak ikhlas pula. Tak boleh juga kita ikhlas mata-mata, tapi kita tak tekun. Kena ada combination, kena ada penyatuan di antara tekun, berusaha sungguh-sungguh, kemudian ikhlas. Contoh, kita solat. Solat bukan boleh cara long lay. Solat bukan boleh cara relax. Solat mesti buat dengan tekun. Tekun daripada awal lagi. Sebab tu kita ada syarat sah solat. Kena mengaji itu dulu. Sebelum masuk solat, apa persiapan untuk solat? Hak tu kena tahu dulu. Ya. Kemudian ketika solat pula. Ketika solat, kita kena mengaji. Kena faham betul tentang rukun-rukun solat. Kemudian selepas solat, apa dia yang kita kena amalkan. Jadi perkara-perkara ini dia panggil apa? Dia panggil taat dan konsisten. Taat dan ikhlas. Jadi takwa dalam perkara ini adalah sangat-sangat dituntut. Sehingga bila kita solat, ya, kata Nabi SAW dalam mentakrifkan makna ihsan. Ya, bila datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril tanya dengan Nabi. Ya, malaikat Jibril tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku apakah makna ihsan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa anta'budallah annaka tarak fa in lam takun tarak wa innahu yarak. Maksudnya bahawa ihsan itu ialah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat akan Allah. Dan jika sekiranya kamu tidak melihat Allah, ingat betul-betul Allah melihat akan kamu. Itu dia. Itu makam ihsan. Maknanya kita buat ibadat seolah-olah kita nampak Allah. Bayangkan macam mana keadaan orang yang dapat melihatkan dengan mata hatinya akan Allah. Ya, ataupun seakan-akan dia nampak Allah di depan dia. Mestilah dalam keadaan dia yang agak gemetar dan bimbang dan agak takut dan agak mestilah dalam keadaan membesarkan Allah. Kita kalau duduk di pejabat kita pun ada bos di depan kita. Cara kita buat kerja macam mana? Nah, tanyalah diri sendiri. Kalau ada bos duduk di depan, pulun tak ada dah. Ya? Tapi kalau bos keluar sikit tak ada di depan, nampak adalah beralih kiri kanan, mangkit pi sana pi sini. Ya? Itu baru bos.
belum Allah lagi. Jadi Nabi gambarkan kepada kita bahawa kalau kamu tekun buat ibadat, kamu buat ibadat seperti mana kamu nampak Allah. Dan ingat, kalau kamu tak nampak Allah dan pasti kamu tak dapat nampak Allah, ingat Allah sentiasa melihat kamu. Cuba kita bayangkan kalau Allah melihat kita. Sudah tentulah kita akan lebih khusyuk di dalam ibadat kita. Lebih tekun. Dan kita tahu pula Allah melihatkan pada hati kita. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Hati kita pun bertambah khusyuk kepadanya. Baik, kita pun dah sampai dah kepada penghujung dia. Jadi kita penghabiskanlah di muka surat 76 ini dengan 3 baris lagi. Kata Imam Ghazali, sebahagian ulama sufi. Siapa ni ulama sufi ni? Orang-orang sufi ni orang yang sentiasa menjaga kelakuan hati. Orang yang sentiasa membersihkan hati mereka. Kerana mereka tahu hati mereka itu tempat tilikan Allah. Maka orang-orang yang sufi ini, mereka sangat-sangat mematuhi akan segala perintah Allah dan Rasul. Mereka sentiasa menjaga akan diri mereka itu. Ya, mereka sentiasa menjaga agama mereka itu. Lebih-lebih lagi hati mereka itu. Maka sebahagian ulama sufi menambah 3 yang di atas itu tingkatan takwa itu, mereka tambah takwa yang keempat. Mereka tambah tingkatan takwa yang keempat. Mana dia? Yakni tingkatan takwa, darjat takwa satu lagi, meninggalkan berlebih-lebihan daripada yang halal. Sebenarnya, nak ambil hak lebih-lebih daripada halal tu dosa ke haram? Halal, dosa ke haram ataupun halal atau haram. Ambil berlebih-lebih daripada benda yang halal, jawabnya halal lah. Betul tak? Dari segi hukum fiqh, boleh ambil. Tapi ulama sufi, termasuklah Imam Al-Ghazali, dia kata jangan ambil sangat lebih-lebih. Takut bila berlebih-lebih itu jatuh kepada benda yang kesamaran. Benda yang kita tak pasti halal haram dia. Maka takut dia jatuh kepada haram. Maka orang yang boleh mengawal diri dia daripada berlebih-lebih daripada yang halal, kata sebahagian ulama sufi, dia adalah masuk di dalam darjat takwa juga. Jadi dalam hal ini maksud di sini orang yang meninggalkan berlebih-lebih daripada yang halal adalah orang yang wara' dipanggilnya. Orang yang sangat berhati-hati dalam agama dia. Nampak? Kalau dia lebih-lebih, dia kata benda ni halal, lebih sikit pun tak apa. Tapi dia akan membawa kerosakan. Ya, dia membawa kerosakan. Jadi nanti dia berhutang banyak pula. Sebab nak yang halal berlebih-lebih, bila main hutang, takut ya nanti hutangnya di situ ada riba pula. Jadi kalau riba ini ada setengah, boleh kata riba ini, ya Allah dah hukum riba ini sebagai haram. Walaupun ada kaedah-kaedahnya, tapi kita kena ingatlah, kalau kaedahnya ada ikut ulama-ulama fiqh, mungkin ada membenarkan bila datang darurah. Tapi kalau berlebih-lebihan dah, adakah di situ darurah? Tidak, di situ bukan darurah lagi, bukan di situ hajiat lagi, tetapi berhias-hias. Bila berhias-hias dengan hukum haram, apa keadaannya? Inilah yang dinasihatkan oleh ulama-ulama sufi, bahawa kita jangan berlebih-lebihan dalam benda yang halal kerana takut jatuh kepada benda syubhah, takut jatuh kepada benda yang haram. Ini maka di sini ada satu lagi takwa keempat,
mengikut ahli sufi, yakni taqwa, yakni mengawal diri, menjaga hati, jangan bagi suka berlebih-lebihan daripada yang halal. Jadi inilah bagi ahli sufi, ya, takrif yang paling lengkap dan makna yang cukup sempurna akan takwa. Jadi kadang-kadang kita nak kata takwa ni setakat meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang haram dan juga mengambil yang halal, ataupun buat yang suruh, tinggal yang ditegah. Tetapi makna takwa yang lebih luas, itulah meninggalkan yang haram, mematuhi segala suruhan Allah, dan menjaga daripada berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Tambah sikit lagi. Sebab itu, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sendiri rahimahullahu ta'ala, dia mentakrifkan takwa sebagai apa? Sebagai menjauhkan segala apa yang ditakuti daripadanya akan memberi mudarat pada agama anda. Itu takrif Imam Ghazali. Orang yang takwa, orang yang menjauhkan segala yang ditakuti daripadanya akan memberi mudarat pada agama kamu. Kalaulah yang haram memberi mudarat pada agama kamu, maka itu takwalah kalau kamu jaga dia. Kalau kamu betul-betul halal yang banyak-banyak berlebihan boleh memberi mudarat pada agama kamu, kamu jaga juga itu takwa kamu. Maka Imam Al-Ghazali mentakrifkan seperti mana takrif ahli-ahli sufi dalam menjaga agama kita. Tinggallah yang haram, tinggallah berlebih-lebihan yang halal kalau memudaratkan agama kita. Wallahu a'lam. Setakat tu saja untuk hari ini. Pengumuman untuk kuliah pada hari Jumaat, insya-Allah kita akan umumkan pada hari Khamis melalui media Ustaz Helmi Asy-Syafi'i hafizahullah taala. Ya, kalau dia kata ada Jumaat, kita ada. Kalau tak ada, kita gantilah dengan hari yang berikutnya mengikut kelapangan di pihak admin kita, yakni Cikgu Ishaq. Ya, segala yang baik itu dari Allah, dan jika ada mana kekurangan, kelemahan diri kita, diri saya sendiri, dan kita akan terus bersama insya-Allah pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna qabla al-maut.